Okey, bagus start. Okey. Ya, ya. Baik. Record ni. Nanti baru tu kira record sebab daripada pukul 7.30 lagi kan Zee pause. Okey dah, Ya. start dah. Okey, baik. Okey, kalau kita lihat pada program ini ya, ini adalah program Awan Ilmu yang merupakan satu program kerjasama di antara Muafakat Guru Cemerlang Kelantan dengan kerjasama sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Ya, ini untuk makluman anak-anak pelajar sekalian. Baik, kalau kita lihat pada malam sebelum ini sudah pun 3 mata pelajaran telah berlangsung ya, iaitu BM, matematik tambahan, fizik, kimia ya, malam ini untuk kimia. Jadi pada malam ini ya, anak-anak pelajar sangat bertuah ya, kerana kita datangkan khas ya seorang penceramah yang sangat hebat ya, yang banyak menyumbang kepada arus pendidikan ya, khususnya subjek kimia. Yang cikgu maksudkan penceramah tersebut adalah Cikgu Rosmaliza binti Cik Ibrahim ya, lebih dikenali sebagai Cikgu Ija ataupun Teacher Ija. Ya, beliau merupakan guru cemerlang kimia daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bintang Selatan, Kuala Lumpur. Ya, sekali lagi selamat datang Cikgu Ija. Ya, okey, nampak comel lotet. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulakan program kita pada malam ini ataupun sebelum cikgu selaku moderator ya serahkan program ini kepada Cikgu Eja, ya, cikgu perkenalkan sedikit dulu berkenaan dengan cikgu sendiri ya. Cikgu adalah Cikgu Cik Norma daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Mulung yang juga merupakan cikgu kimia. Baik, cikgu bacakan dulu biodata Cikgu Eja kita. Ya, di sini juga cikgu sertakan biodata Cikgu Eja. Baik, Cikgu Eja merupakan guru cemerlang kimia yang juga merupakan aktivis STEM yang sangat berpengalaman. Lebih dari 13 tahun ya, mempunyai rekod kompetensi selama 4 tahun sebagai pegawai teknikal STEM Kuala Lumpur. Ya, merupakan jurulatih utama negeri bagi format kimia KSSM. Ya, juga menjadi penyampai program Didik TV ya, bagi slot Road to Success. Ya, aktif berkongsi tips belajar kimia dan amalan baik pemberdayaan STEM di sekolah sama ada melalui seminar atau webinar. Ya. Beliau mahir mengendalikan kelas secara langsung ataupun live streaming di saluran YouTube beliau, iaitu saluran YouTube Cikgu Eja. Ya, sekarang beliau juga merupakan seorang penggubal modul yang juga merupakan peserta program Duta Guru Yayasan Petronas KPM Kohort 1 ya, dan juga menjawat jawatan sebagai penolong ketua komuniti pembelajaran profesional iaitu PLC ya, bagi program Duta Guru Zon Tengah Kohort 1. Ya, yang hebatnya beliau merupakan seorang pemilik komuniti Telegram Chemistry Zero to Pro. Ya, Telegram Zero to Pro ini dilanggani oleh hampir 4,000 murid dan pelajar. Ya, itu sangat hebat penyertaan dalam channel tersebut. Ya, beliau juga suka meneroka pengetahuan baru ya, untuk memberi manfaat ya, kepada murid serta rakan-rakan sekerja yang lain. Ya, sentiasa menaik taraf pengetahuan dan juga kemahiran ya, melalui pembacaan ya, penerokaan ya, demi meningkatkan kemahiran ya, untuk menjadi pendidik yang berkompetensi tinggi dan terus menjadi ikon sebagai guru STEM yang terunggul. Ya, daripada biodata tersebut cikgu dapati memang Cikgu Eja ini adalah seorang guru yang sangat cemerlang dan sangat ya, hebat. Ya, jadi kalau cikgu yang jadi cikgu ini ada masalah sikit saja. Okay. Baik, kalau cikgu yang dah jadi rasa teruja ya dengan biodata tersebut, ya apatah lagi ya anak-anak pelajar ya, sebagai seorang pelajar seharusnya lebih teruja
dan menjadikan cikgu-cikgu sebegini sebagai satu role model lah yang untuk kita ikuti. Ya, baik. Jadi saya rasalah dengan biodata tersebut kita sudah jelas ya bahawa Cikgu Eja ini sangat hebat dan jadikan beliau sebagai satu pakar rujuk ya untuk subjek kimia. Dan cikgu dah paparkan di sini nombor telefon. Boleh hubungi ya Cikgu Eja? Boleh, okey, alhamdulillah. Baik, untuk tidak buang masa, cikgu serahkan majlis ini ataupun program ini kepada Cikgu Eja. Silakan Cikgu Eja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Kena sound check dulu. Kan nanti bila bercakap, bila tak jelas, so kita punya objektif tak capai lah. Okay, kalau jelas, saya nak minta semua hadirin hadirat sekalian, okay, cuba cari butang reaction pada bawah, tab bawah sekali ada butang reaction dan pilih salah satu daripada reaction yang ada. Contohnya sekarang ni saya nak tunjukkan reaction saya. I love all of you. So macam mana pula reaction para penonton sekalian? Okay, jom kita share sama-sama dulu. Okay, cikgu nampak. Nur Fatihah, dia raise hand. Arik Mustaqim raise hand. Ada yang bagi love. Thank you very much. Okay, so kalau kita nak belajar chemistry, kita tak boleh duduk diam tau. Kalau dengan Teacher Ija, tak boleh duduk diam. Siapa yang duduk diam, dia memang rugi dan dia memang sebenarnya takkan dapat all out apa yang Teacher Ija nak cuba sampaikan pada you all. Tengok. Dah mula tu naik share. Okay, dia sebelum naik share ni, dia kena berkenalan dulu. Alright, so jelas lagi nyata. Bagus Adam Nur Azizul. Okay, mungkin dalam kalangan antara kita semua ni mungkin ada di kalangan guru, okay, ada di kalangan murid. Okay, tak apalah siapa kita adalah tak penting sekarang ni. Yang pentingnya ialah kita berada dalam majlis ilmu ni, kita nak tuntut ilmu sama-sama. Sekiranya saya salah, saya juga manusia biasa. Sekiranya saya salah, tolonglah tegur. Okey, kita sama-sama belajar. Bukan saja cikgu seorang je yang mengajar you all hari ni, tapi kita sama-sama belajar. Kita berada dalam satu community yang memang semua orang nak belajar hari ni. Thank you very much. Okey, biasalah kat rumah kan, dia macam ada gangguan sedikit. Alright, so jom kita mulakan. Sebelum kita mulakan, cikgu nak share screen ni. You all dah ready ke belum? Okay, alright. Sebelum tu, cikgu perkenalkan diri dululah. Okay, nama cikgu ialah Cikgu Rosmaliza binti Cik Ibrahim. Boleh panggil cikgu Teacher Ija. Alright, nama you all siapa? Okay, jom kita berkenalan. Cikgu nak share screen ni, boleh tak? Okay, you all dah ready? Alright, so. Dah, boleh. Good. Nice to hear that. Okay, so di sini cikgu ada satu paparan. Sekiranya kamu ada satu browser, bolehlah kamu pergi ke browser ini. Okay, tekan sahaja www.wooclap.com. Okay, www.wooclap.com/awanilmu. Cikgu minta you all jangan conteng skrin cikgu lah. Kan nanti orang lain tak nampak skrin tu. Okay? Alright. So, boleh mula sekarang? Okay. Kalau dah mula, cikgu nak tengok berapa orang yang dah masuk. Jiso, boleh tak you stop conteng dekat skrin? Okay, kalau you conteng nanti tak nampak apa yang cikgu nak paparkan. Okay, di sini juga dekat ruangan chat, cikgu sertakan link untuk join community ini. Untuk join community ini. Okay, cikgu nak berkenalan dengan you all. Cikgu nak berkenalan dengan you all. Okay. Cikgu nak berkenalan dengan you all. Typekan nama panggilan mesra kamu dan dari mana. Mari mana. Okay, tupak ko, macet ko, bacok ko. Tulis situ. Cikgu nak tahu awak mari mana. Okay, PC. Cikgu nampak ada orang yang mari daripada PC, daripada Tumpat, Macet. Okay. Alright, sini ada Yaya daripada Macet, ada Aining Comel, okay, ada daripada Pasir Mah, ada Nurul daripada Pasir Putih, Alif KB, Adam Adham KB, Wawa daripada Panji, Alif Handsome, Nik Hakimi daripada Kota Baru,
Okay, kalau tak ada nak masuk dalam ni, awak boleh masuk juga dekat ruangan chat tu, boleh tulis situ. Ada juga daripada KL. Sudah, saya nak catch KL, saya nak catch Kelantan ni. Okay, dua-dua lah dah. Alright. So, pada malam ini, nak catch KL Kok Kelantan. Lanas tu dah. Okay, Kok Lanah. Okay. Alright. So, sekarang ni di Paparawu Club ni, cikgu nampak ada sebanyak 93 orang dah participate. Okay, memang abadikanlah nama-nama you all di sini supaya lepas ni cikgu boleh screenshot dan cikgu boleh hantar senarai nama yang hadir bersama-sama dengan cikgu pada sesi ini kepada cikgu awak. So boleh carilah lepas ni nama awak. Okay, boleh spam banyak-banyak kali supaya nama awak tu lebih besar depan ni. Okay, macam KB ni. KB nampak besar kan sebab ramai dia tulis KB. Alright, boleh spam. Alright, tak pernah lagi cikgu nampak sepenuh ni. Okay, good job guys. You all memang keyboard warrior yang sangat bagus. Boleh cari nama sendiri ya. Okay, alright. Kalau kita duk main Go ni tak habis. Okay, jom kita gerak kepada skrin seterusnya. Okay, tetapkan norma dan adab sebagaimana yang kita nak persetujui adabnya. Bila kita berada dalam satu majlis ilmu, cikgu nak minta kamu tetapkan apa norma ataupun adab yang kamu nak tetapkan bila belajar dalam majlis ilmu. Bubuh nama dah sebab soalan lain dah ni. Okey, tetapkan norma adab belajar dalam sesi ini. Fokus. Bagus, cikgu nampak dah. Fokus, berdoa, mencatat. Bagus. Ada buku, tumpukan perhatian. Okay, jangan conteng pada skrin. Bagus. Okay, ini bukan cikgu yang cakap, tapi you all yang tetapkan adab dan norma itu sendiri. Bila kita berada dalam satu majlis, kita yang buat rule dia. Jadi cikgu harap kamu semua boleh follow lah rule yang telah ditetapkan. Bagus Hafiz Haikal. Hormat guru, fokus, bagus. Doa, memang penting sangat doa tu. Okay, seterusnya. Okay, jangan conteng tolong jangan conteng. Sebab lepas ni banyak benda cikgu nak tunjukkan. Kalau kamu conteng nanti mengganggu duk dia jangan gandok. Okay. Ada lagi orang yang belum mute kan ni. Nak minta tolong admin tolong mute kan, boleh tak? Mute all. Lainkan saya lah. Okay, jangan buka mic jika tak perlu. Yes, betul. Okay. Boleh tak tolong off mic? Kita sama-sama offkan mic, check mic masing-masing. Dengan saya pun kena mute. Okay, tak apa. Saya off lagi. Okay. So, seterusnya. Okay, kat sini jangan tidur, hormat guru, fokus. Yang penting fokus lah. Okay, hard to expect and organize conversation. Betul. Okay. Alright. So kita teruskan dengan ni. Cikgu nak tanya satu soalan pada kamu. Sudah bersedia ke belum untuk menghadapi kertas kimia SPM? Kalau dalam seminar-seminar ataupun kelas-kelas cikgu sebelum ni ada yang dah bersedia. Cikgu nak tengok. Okay, dalam audiens yang malam ni, berapa orang yang dah bersedia? Sabrina Balkis kata takut. Okay, insyaAllah. Saya belum. Tolong jangan conteng Betul. Masih lagi ada yang conteng. Mungkin admin boleh tolong saya. Tolong offkan contengan ni. Boleh, kita boleh offkan contengan ni. Okay, boleh. Ataupun admin boleh jadikan saya co-host. Saya boleh tolong offkan contengan ni. Okay. Alright. Sekejap. On the way. Alright, thank you very much. Okay, Ayu Syira masih menconteng. Cik boleh detect. Emilia Khairun pun masih menconteng. Alright, so Wigak. Okay, so di sini kita tengok sebanyak 23% murid kata dia dah bersedia. Okay, di mana 30% kata dia belum bersedia dan sebanyak 47% kata dia belum lagi pasti. Sama ada dia tak tahu. Dia sedia dah kedok. Okay, alright. So, seterusnya. Cikgu nak tanya dulu, apa yang kamu tahu tentang kertas 1, kertas 2 dan kertas 3? Sebelum kita teruskan, cikgu tak nak tengok makin banyak ni conteng ni. tak nampak dah skrin saya, nampak skrin diorang dah semua ni. Okay, kertas 1 tak tahu apa-apa. Quite good, 40 soalan. Okay, selain daripada tu, you all boleh juga. Okay, boleh terus tulis dekat kertas 2 dan kertas 3. Okay, kertas 3 kata ada amali. Saya rasa saya tak boleh buat kerja saya ni. Mohon admin tolong
Tolong offkan annotation function. Jadi dah jadikan Ja co-host. Okay, kejap Annotate, clear all drawing. Okay, dah. Jangan shorting lagi. Saya clear dah ni. Okay. Okay. Alright. So, alamak. Dia nak cabar saya lah. Okay, tolong jangan conteng. Tolonglah. Okay, kalau tak mengganggulah. Okay, menanjak tapal lah. Okay, tak apa. Kita hormat. Okay, kita kena hormat. Kena hormat orang. Saya hormati kamu dan kamu pun kena hormat saya lah. Okay, alright. Okay, so untuk kertas satu ada kata tak tahu apa-apa, quite good, ada 40 soalan, soalan objektif. Kenapa tiba-tiba ada kertas satu soalan amali ni? Kita tak nak lah soalan amali dari kertas satu. Okay, soalan amali di kertas 3, okay. Dan kertas 2 ada subjektif, semua kata subjektif dan ada esei. Okay, ada berapa soalan? Berapa soalan dalam kertas 2? Okay, first time guna benda ni, excited tu. Okay, ada lapel. Lapel tu untuk section mana tu? Okay, kita akan section go through. Yes, good. Okay, bagus. So, untuk kertas 2 ada section A, B dan C. Berapa soalan? Kita akan tengok satu persatu sekejap lagi. 10. Alright. Sebelum cikgu start, cikgu nak tanya dulu. Kertas kimia mana yang kamu nak cikgu terangkan lebih? Easy contohnya. Kertas 2. Ada kata kertas 2, ada kata kertas 3. Kertas 2 please. Okey, boleh. 2 dengan 3 tu. Semua. Kertas 2. Semua dah teret kertas 1 ni. Maknanya 2% je nak kertas 1. Yang selain selebihnya 80% semua nak kertas 2. Okey. So, kebanyakannya memilih untuk diterangkan tentang kertas 2 lebih lah ya. Okey, ini survey daripada kamu. So, ini permintaan kamu. Cikgu akan cuba sedaya upaya penuhi apa hajat kamu. InsyaAllah. Alright. So, cikgu stop sharing dulu sampai situ. Okey. So, sekejap lagi cikgu akan share skrin cikgu ni. Tapi skrin cikgu ni dia very limited tau. Very limited. Jadi cikgu minta tolong jasa baik semua murid jangan conteng lagi skrin sebab kalau kamu conteng skrin akan mengganggu cikgu pun nak buat contengan juga. So, tak boleh nak beza sama ada contengan cikgu dengan contengan murid. Jadi, kamu jangan conteng lah ya. Alright, boleh nampak tak skrin cikgu sekarang? Terima kasih. Alright. Boleh. Okay. So, sebelum tu, siapa yang ada fungsi kamera boleh onkan kamera tak? Tak boleh. Tak boleh onkan kamera? tak boleh. Tak Boleh. apa. Tak boleh. Yang boleh on kamera, spotting, tolong onkan kamera. Okay. Tapi kalau yang tak spotting, tak apa. Nanti kejap lagi kita akan main game. Siapa yang menang game ni, cikgu hantar hadiah direct ke rumah you all. Cikgu akan post hadiah ni. Direct ke rumah you all. Syarat dia, pemenang ni mesti on screen. Mesti buka kamera. Dan bila saya announce pemenang ni, kena dengan dia buka kamera. Baru dia dapat hadiah. Tapi kalau siapa tak buka kamera, dia menang, tak eligible untuk dapat lah. Okay, 20 orang pertama cikgu akan shortlistkan, bukan cikgu, komputer akan shortlistkan 20 orang pertama yang bukan lalu. bukan lalu. Okay, 20 orang pertama yang paling aktif, yang responsif malam ni, cikgu akan bagi hadiah. Okay, kita pilih top 3 je lah. Top 3, the best one. Boleh cikgu. Boleh. Okay. Alright, so cikgu tengok ramai orang dia tak lenguh, tangan dia tak turun lagi. So boleh raise down your hand dulu Alright, jom kita mula. Right, sedia? So untuk malam ni, ini adalah kandungan presentation cikgu. Boleh spotlight saya tak? Okay. Alright. Ini adalah boleh off mic. Tak dengar suara saya sebabnya ada orang lain kecek. Jadi tak dengarlah suara saya. Okey, terima kasih kerana off mic. Okey, so kandungan perkongsian saya pada malam ini melibatkan 4 benda. Bunyi KL kuat deh. Okey, saya nak cerita ke awak semua tentang 4 perkara. Okey, yang pertama kita nak cerita tentang DSKP, PBD dan PBL dulu.
Okay, nombor 1. Okay, sebelum awak belajar, Gapo tadi? nantilah. Okay, so kita pergi. Okay, so di SKP, PBD dan PBL, nombor 1. Nombor 2, kita akan pergi kepada format instrumen dan pentaksiran kimia SPM. Sebelum awak nak exam, awak kena tahu dulu awak kena belajar tajuk gapo. Okay, dan dalam banyak-banyak tajuk tu, hak mana kena start dulu, hak mana kena start kemudian. Okay, kemudian yang ketiga adalah kita nak sentuh tentang ujian amali sains. Kemudian cikgu akan beri kamu tips-tips penting yang kamu boleh cuba gunakan. Okay, kamu boleh cuba gunakan sewaktu belajar kimia. Mai. Itulah pasal. So, pengenalan di SKP, PBD dan PBL. Apa maksud di SKP? Di SKP ialah dokumen standard, dokumen yang standard di mana cikgu-cikgu akan rujuk dokumen ini, silibus lah kononnya. Okay, silibus di mana kamu akan diajar tentang topik tertentu dan diuji tentang topik tersebut. Semuanya terkandung dalam dokumen ini. Okay, nanti cikgu akan tunjukkan apa yang terkandung dalam dokumen ni. Kemudian PBD. PBD adalah penilaian bilik darjah. Penilaian bilik darjah tu cikgu kamu akan tanya, cikgu kamu akan minta present, cikgu kamu akan minta buat sebarang tugasan untuk melayakkan kamu dapat TP-TP tertentu mengikut keupayaan diri. So kita nak aim kepada TP5 dan TP6 lah. Paling teruk sekalipun TP4. Macam mana nak? Di SKP. Di SKP, okay? Seterusnya, tahap penguasaan 5 dan tahap penguasaan 6. Okay, ini aim kita yang paling tinggi. Kemudian PBL. PBL ni projek. Ada 2 jenis projek. Okay, project based learning dengan apa? Project based learning dan problem based learning. Dia ada 2. Okay, dia akan bagi problem, kamu selesaikan problem tersebut, itu kita panggil problem based learning. Ada sesetengah cikgu, dia tak bagi problem tapi dia bagi satu projek. Kamu buat projek ini, okay, dia bagilah tajuk dia apa semua-semua tu. Alright? Okay. So, seterusnya. Inilah kandungan dokumen standard kurikulum. Di SKP tu gapo weh? Di SKP. Di SKP ni adalah dokumen standard kurikulum. Dokumen standard kurikulum. Dokumen standard kurikulum yang terdiri daripada apa? Standard kurikulum dan pentaksiran. Di mana untuk kimia tingkatan 4 dan tingkatan 5, dia ada list-list topik tertentu. Okay, which is topik dia yang saya ni, dia version bahasa Inggeris. Okay, so kita translate lah sama-sama. Kalau saya nak bagi 2 version, ada 2 slide pula. Okay, kat sini, the importance of chemistry ni adalah tak pernah keluar lagi dalam SPM setakat ni. Dia just nak bagi tahu overview tentang apa? Overview tentang kimia tu apa? Kamu nak belajar kimia, kamu nak belajar tentang apa? Dia nak kenalkan. Okey, seterusnya yang kedua, ini tajuk yang permulaan sebenarnya. Matter and structure of atom. Jirim dan struktur atom. Cikgu. Ya. Bela, cikgu tak nampak. Bela tak nampak? Orang lain nampak tak? Orang jelas cikgu. Tak apa cikgu. Jelas cikgu. Nampak lah sikit-sikit. Nampak. Nampak sikit lah. Nampak sikit lah. Kalau guna komputer, korang je lah. Okey, tak apa. Kejap Guna Cuba phone baru je lah. selesaikan. Okey, kita selesaikan masalah ni sekejap je. Tak apa. Beres, cikgu. Okey. Sekejap. Kalau saya share screen ni boleh? Kejap. Boleh cikgu, asal buat. Okey. Okey. Okey, nampak? Okey, nampak. Dah. Nampak. Sangat jelas Jang. Sangat jelas. Yes. Sangat. Kalau tadi tak jelas. Okey. So, di sini, kalau tengok kat sini, kita pergi yang kedua tadilah. Okey. Okey. Tapi jangan shooting lah, nanti saya nak shooting payuh. Okey. So, seterusnya kita pergi kepada yang seterusnya ini.
Okay, untuk tajuk-tajuk asas kimia, macam mana nak buat tak dengar suara pun. Sabarina Ismail, awak tu tak join with audio tu. Awak kena keluar balik, lepas tu join balik. Join with audio, okay? Ini bukan masalah lain, masalah kamu yang tak join audio. Alright, so di sini, tajuk kimia yang asas sebelum kamu pergi kepada topik yang lebih susah, topik yang saya letak gambar otak ni adalah yang basic. Which is dia mula dengan topik yang pertama matter and structure of the atom, topik yang kedua mole, mole, formula kimia dan persamaan kimia. Yang ketiga adalah periodic table of elements, kedua berkala unsur dan yang keempat ialah chemical bond iaitu ikatan kimia. So ada berapa topik asas? 5. Okay, ada 5 topik asas tapi yang ni adalah yang basic yang memang tak pernah keluar lagi setakat ni dalam exam. So yang asas kimia yang betul-betul adalah start daripada topik nombor 2 ni, iaitu 2.0, 2, 3, 4 dan 5. So, maksudnya ada berapa topik asas? Ada 4 topik asas. 4 topik asas. Saya rasa admin kena tolong saya, tolong mutekan. Saya memang tak boleh teruskan bercakap kalau memang macam ni keadaan dia. Okay, boleh tak tolong saya off mutekan semua orang? Kejap ya, on the way. Okay. Alright, so seterusnya Ajarlah kamu. boleh dengar suara saya tak? Boleh. Boleh. Boleh? Boleh. Kita beri laluan kepada Azan dululah. Aku ada ujung. Syah, ambil ujung tu Syah. Highlighter. Okey. Nak coteng lagi, coteng lah. Okay. So, sekarang ni board saya yang punya. Okay. Alright. So, kita teruskan. Okay. Masih lagi bunyi mic. Tolong saya, tolong saya. Sekejap Oh, padan ramai sangat orang kat sini. Okay. Dia musuh babi. Tutuplah Okay, mak. nanti saya akan remove lah. Okay, boleh saya teruskan. Saya off mic. Saya tutup dah. Okay, bagi saya bercakap boleh tak? Kalau macam ni tak settle ni malam ni. Okay. Tutup mic. Alright. Itu mic dia. Okay, jom kita teruskan. Okay. So, di sini ada masih lagi. Okay, so untuk ini, untuk introduction to chemistry ni, kamu just baca je, go through, tapi memang selalunya memang tak keluar dalam exam. Tak tahulah kalau misal kata tahun 2021 ni dia nak keluarkan dalam exam. Okay, cikgu bukan orang yang bina soalan. Okay, bukan cikgu yang bina soalan. Jadi cikgu tak tahu, jangan tanya cikgu So, untuk tajuk 1 ni pun adalah asas kimia je, kamu baca je. Tapi yang penting yang kamu kena kuasai sebelum pergi kepada topik seterusnya, kamu kena kuasai 4 topik penting ini dahulu. Bila dah kuasai 4 topik penting ni, barulah boleh pergi kepada topik-topik seterusnya. Okay, di sini dalam kimia, cikgu nak introduce pada you all ada 2 jenis topik yang kita jumpa dalam DSKP Kimia tingkatan 4 dan 5, which is ada tajuk yang saling berkait. Di sini cikgu notekan dengan tanda engine ni, tanda nut ni.
Kemudian tajuk yang berdiri sendiri, cikgu tanda dengan tanda right ni. So maksudnya dia ada tajuk yang satu tajuk yang ada kaitan dengan tajuk lain. Tu kita panggil tajuk saling berkait. Okay, ada juga tajuk yang memang berdiri sendiri, stand alone. Dia tak, kalau kita tak study topik yang lain pun dia tak ada kaitan. Okay, dia berdiri sendiri. Topik tu berasaskan fakta. Jadi, okay, topik yang berdiri sendiri ni adalah topik seperti manufactured substance in industry, tajuk tingkatan 4, dan kemudian selebihnya semuanya ada di tingkatan 5, iaitu redox equilibrium, keseimbangan redox, tajuk carbon compound, sebatian karbon, polimer dan juga consumer and industrial chemistry. Okay, jadi yang selain daripada tu semuanya tajuk yang saling berkait. Saling berkait dengan apa guys? Saling berkait dengan 4 topik asas yang cikgu kata tadi tu. Yang kamu kena kuasai, ni core dia. Okay, akar dia, root dia. Kalau kamu tak kuasai akar ni, memang susah untuk kamu skor kimia. Alright, so seterusnya, okay, slow sikit lah kalau guna ni. Okay, so ini adalah cara kita nak belajar kimia. So first of all, bila kamu belajar kimia, kamu kena packagekan tajuk yang saling berkait tadi dengan tajuk yang tak berkait, okay, packagekan masing-masing. Maksudnya sekiranya tajuk tu adalah tajuk yang tidak berkait, polimer, contohnya keseimbangan redox, sebatian karbon, okay, dan juga industrial chemistry, manufactured industrial chemistry, chemicals, tajuk-tajuk tu kamu boleh belajar asing. Okay, dan tajuk yang saling berkait, contohnya periodic table ataupun jadual bekalan ni, dia berkait dengan apa? Dia berkait dengan struktur atom. Jadi kamu boleh gabung belajar bersama-sama 2 topik tu. Okay, so bila kamu gabung, kamu boleh buat perkaitan dan soalan pun selalunya akan dia gabung 2 topik tu. Okay, selain daripada periodic table, tajuk chemical bond, dia juga akan kait dengan structure of the atom. 3 topik ni saling berkait. Alright. Dan seterusnya, tajuk yang saling berkait juga ialah chemical formula and equation. Chemical formula and equation, formula dan persamaan kimia, dia ada banyak ditanya dalam tajuk apa? Tajuk acid, base dan garam. Okay, acid, base dan garam. Alright. Setakat ni ada soalan tak nak tanya sebelum saya teruskan? Tak ada. Alright. Okey. Sebelum cikgu mulakan dengan tips seterusnya, cikgu nak bagi tahu 3 perkara. Okay, bila kamu nak belajar kimia, kamu kena standby 3 benda ni saja. Yang pertama, kamu tengok dekat sini apa dia? Nombor 1, mindset. Mindset maksudnya kalau kamu letakkan mindset kamu, kimia tu susah, dia akan jadi susah. Jadi start mulai malam ni, okay, kata kimia tu senang. Kata kimia tu senang, kamu fikirkan kimia tu senang, buat dia jadi senang, kemudian maka yang akan senanglah akhirnya. Okay, seterusnya, kamu kena lengkapkan diri kamu dengan pengetahuan. Macam mana nak lengkapkan pengetahuan ni? Tengok balik list topik-topik tadi. Plan, macam mana nak kuasai dia? Kena kuasai 4 yang asas tu dulu. Ya, betul, kita buat dia. Okay, so kuasai 4 yang asas tu dulu. Kamu nak berlari. So macam mana nak berlari? Kenalah dulu merangkak. Baru berdiri dan kemudian baru berjalan. Last kali baru boleh berlari. Betul tak? Okay, kalau kamu tak belajar yang asas, macam mana kamu nak berlari? Macam mana kamu nak teruskan dengan menjawab soalan yang susah? Begitu. Okay, so knowledge ni dia mula dengan yang rendah-rendah dulu, aras rendah dulu. Belajar yang mudah-mudah je dulu. Okay, kemudian bila dah faham betul-betul, barulah kamu pergi kepada soalan yang medium dengan high level. Kemudian, dalam kimia, bukan saja apa yang kamu tahu itu je yang akan ditanya dalam soalan. Tak. Dalam kimia ni, dia nak tengok sejauh mana kamu amalkan kemahiran yang kamu dapat masa belajar kimia. Teacher, macam mana nak hafal jadual bekalan dengan cepat dan senang diingati, teacher? Okay, bagus soalan ni, Zulhaikar. Okay, ada dalam nota teacher ni, ada teacher selitkan beberapa cara macam mana nak hafal jadual bekalan. Bukan hafal, nak faham apa yang ada dalam jadual bekalan, macam mana nak ingat dalam jadual bekalan tu macam mana. Okay, ada. Nanti tengok, kita akan go through sekejap lagi. Okay, kalau tak ada gangguan macam ni, cepatlah kita akan sampai ke tempat tu. Seterusnya nak belajar kimia, kamu kena ada learning kit.
Kena ada learning kit. Maksud learning kit apa? Okay, kamu nampak tak dekat tangan teacher malam ni? Sekarang ni nampak tak? Nampak? Apa yang cikgu, Nampak. apa yang saya sedang pegang ni? Nampak ego, nampak. Nampak ke apa? Nampak ke apa? Jadual berkala. Ada berkala. Jadual berkala. Jadual berkala ni apa ni? Ni tak nampak dah. Buku tek aku. Buku teks. Halaman belakang sekali cikgu. Betul. Halaman belakang sekali. Kalau murid tu dia rujuk mesti dia tahu. Benda ni duduk belakang sekali. Okay? Alright. So, seterusnya sebenarnya ni lah benda yang awak kena sign baik, iaitu jadual berkala. Jadual berkala ni photostat lah. Hok muka surat belakang buku teks tu, laminate comel, senang. Nanti bila awak belajar kimia, awak rujuk je dia. Cikgu kata, okey, saya nak contoh bukan logam. Garu kepala. Sampai situ je lah awak boleh buatnya. Tak say gitu. Kita nak kan? Okey, gapo unsur bukan logam? Apa unsur logam? So terus buka. Tengok hijau ni adalah logam. Bukan logam warna apa? Bukan logam warna kuning. So, apa-apa saja yang warna kuning dalam jadual berkala awak rujuk ni, dia memang bukan logam. Kalau awak tengok terus-terus atas sekali kumpulan 1 tu, atas sekali warna kuning. Apa dia unsur dia tu? Hidrogen. Hidrogen. Hidrogen dia bukan logam dan dia juga bukan kumpulan 1. Kumpulan 1 start dengan apa? Lithium. Tapi dia duduk satu baris. Awak belajar, satu baris tu adalah apa? Satu baris tu kalau semakin turun ke bawah dia adalah satu grup. Dia satu grup, tapi hidrogen bukan grup 1. Hidrogen bukan grup 1. Grup 1 dia start dengan lithium. Lithium, natrium, potasium, rubidium, cesium dan francium. Itu adalah logam kumpulan 1. Logam alkali. Okay? Alright. So itu yang cikgu masukkan dengan jadual berkala unsur. Selain daripada tu, kita dah ada satu topik baru yang diintroducekan tapi diberi nafas baru sahaja. Sebenarnya dia topik lama. Okay, keseimbangan redox. Di mana kamu perlu merujuk kepada siri keupayaan elektrod piawai. Hak ni lah awak kata tadi tu, awak belakang buku teks tu tapi tak tahu nak sebut gapo sebab jarang tengok. Betul tak? Lithium. So lithium betul. Ada start dengan lithium. So itu adalah siri keupayaan elektrod piawai. Dua elemen ni akan diberi dalam kertas 2. Okay, kamu boleh rujuk dalam kertas 2 di belakang buklet soalan. Alright? Seterusnya. Okay. So nampak macam boring dah ni. Sekejap lagi kita main game. Sabar. Tapi kalau awak tak behave, kita tak main lagi malam ni. Okay, behave sikit. Alright. So seterusnya, ni adalah strategi yang saya nak tunjukkan pada malam ini. Which is, kalau kita nak jawab soalan kertas 1, okay, cara dia macam mana? Kita guna teknik cross out. Apa maksud teknik cross out ni? Kita singkirkan jawapan yang kita rasa salah. Okay, biar tinggal jawapan yang betul je. Okay, pilihlah jawapan tu. Okay, bila ada 2 sahaja pilihan daripada 4 pilihan jawapan yang diberi, so mudah dah awak nak pilih. Alright, seterusnya. Yang kedua ialah teknik Ask and Instamap. Hak ni adalah AASK, maksudnya adalah tengok arahan, tengok apa soalan bagi, apa kata kunci soalan bagi dan kemudian kamu buat peta minda kecil kat sebelah soalan tu. Supaya bila kamu nak menjawab soalan yang bentuk esei, kamu ada poin-poin penting yang berguna dan membawa markah. Cikgu tak say, bila awak jawab soalan esei, awak jawab suka-suka hati ke apa awak tahu je. Tapi kita jawab tu mengikut kehendak soalan. Soalan tanya apa, kita jawab tu je. Kita tak jawab di luar daripada skop soalan nak. Okay, so macam mana nak buat benda tu? Inilah cikgu nak share ni. Okay, seterusnya adalah teknik eksperimen table. So bila kita nak rancang eksperimen, ada table cikgu perkenalkan. Okay, macam mana nak rancang eksperimen dengan baik. Dan macam mana nak susun ayat, bila dah especially dalam bentuk prosedur tu, macam mana nak susun ayat supaya setiap ayat tu membawa markah. Kadang-kadang kita jawab soalan, ni pun salah, ni salah, ni salah. Sebab apa? Setiap ayat yang kita beri tu apa salah. Sedangkan kita tulis dah.
Okay, tulis banyak tapi markah tak ada. Kenapa begitu? Okay, alright. So Tak ada seterusnya, keyword. tak ada keyword. Keyword dia nak buat macam mana? Tu yang kita nak belajar tu. Okay, seterusnya adalah teknik SPS 11. Ni adalah skill yang cikgu sebutkan tadi. Okay, dalam kimia kita ada banyak skill iaitu kemahiran manipulatif, iaitu kemahiran proses sains. Yang penting yang kamu kena kuasai kedua-dua lah, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kedua-dua kemahiran ni kamu akan dapat bila kamu buat eksperimen. Okay, bila buat eksperimen. So bila nak buat eksperimennya? Asyik PDPR je. Tak apa. Okay, di rumah pun boleh buat eksperimen. Okay, di rumah pun sebenarnya boleh buat eksperimen. Antara nak buat dengan tak nak buat sahaja. Okay, dan berapa banyak dekat dalam YouTube sana tu, cikgu-cikgu upload video eksperimen yang dirakam. Okay, kamu boleh tengok. Okay, daripada situ pun boleh belajar. Alright. Seterusnya, okay. Kat sini cikgu kena clear drawing setiap kali nak move. Okay, so ini format hak saat ni. Okay, so cikgu nak tunjukkan format sebenar dia. SPM ni macam mana format dia. Okay, SPM ni dia ada 3 kertas. Macam biasa, kertas 1, kertas 2 dengan kertas 3. Cuma kertas 3 ni diberi nafas baru. Di mana kalau dulu kamu dapat kertas soalan, kamu jawab sahaja. Okay, tapi kertas 3 yang diperkenalkan mulai tahun 2021 ni, kamu kena buat eksperimen, berdasarkan hasil eksperimen baru jawab soalan. Tu beza dia. Sebenarnya worth it lah. Kalau sebelum ni kamu nak jawab soalan, kamu just fikir, bayangkan dan ingat balik macam mana kamu buat eksperimen tu. Tak best kan? So sebenarnya bagus untuk kamu bila tak tahu nak jawab soalan, kamu buat dulu eksperimen. Hasil daripada eksperimen tu laporkan dalam kertas jawapan kamu. Mudah. Okay? Sebenarnya. Yes, lebih convenient. Betul, Husna. Okay, seterusnya untuk kertas 1 berbeza dengan kertas sebelum ni. Okay, di mana kalau sebelum ni ada 50 soalan tapi dah dikurangkan kepada 40 soalan sahaja. 1 soalan, 1 markah. Okay, tapi dia dah beza sikit. Kalau sebelum ni, kertas sebelum ni, bilangan choice of answer, jumlah jawapan ada 4 jawapan. A, B, C, D. Tapi untuk kamu 2021 ni, dia ada jawapan 4, A, B, C, D ataupun A, B, C. Okay, jadi cikgu tunjuk contoh dia. Okay, buat eksperimen tapi tak jadi. Sebab apa tak jadi? Sebab knowledge kamu tak cukup. Bila knowledge kamu tak cukup, tambah dengan skill tak cukup, tak jadilah eksperimen tu. That's why cikgu kata tadi, mindset, knowledge dengan skill kena gabung sekali. Sebelum buat eksperimen lagi, aku boleh buat eksperimen ni. Eksperimen aku mesti jadi. Nombor 1. Nombor 2 baru buat. Buat masa buat tu bukan buat asal jadi je. Buat mesti nak buktikan apa yang kamu belajar secara teori tu. Tu kamu gunakan pengetahuan yang kamu pelajari. Dan masa nak buat tu mesti ada skill. Bukannya main capur suka hati je. Bubuh larutan A kepada larutan B. No. Okay, larutan apa kita nak masuk tu? Larutan natrium hidroksida. Nak campur dengan asid hidroklorik. So, natrium klorida dengan asid hidroklorik banyak mana nak campur tu? Mesti ada cara dia. Sebelum campur tu kena ukur dulu. Bukan main campur je. Okay? So, kalau nak buat contoh, cikgu bagi satu contoh. Kamu nak buat titration. Kalau kamu campur, satu sebatian asid campur dengan alkali, campur sahaja begitu, kamu campur dah phenolphthalein dalam larutan alkali tadi. Berubah tak warna larutan berubah tak warna larutan phenolphthalein tadi yang dicampur dalam alkali tadi? Berubah tak? Tak akan berubah kalau awak tambah banyak-banyak. Tak akan berubah kalau kita belajar secara teori, pink to colorless. Warna merah jambu kepada tidak berwarna. Tapi kalau kalau berubah banyak-banyak tanpa sukatan, memang tak jadi eksperimen tu. Tak berubah. Yes, betul. Okay, so kena ada prosedur dia. Mula-mula sukar, berapa banyak natrium klorida, berapa banyak, natrium hidroksida, berapa banyak asid hidroklorik yang kita nak guna. Letak natrium klorida tu, natrium hidroksida tu dalam conical flask. Baru kita titis phenolphthalein. Tak tepi dulu. Lepas tu ambil apa? Ambil biuret ke pipet. Tu bertukar lagi masalahnya. Okay, biuret ke pipet? Ada dia kata cikgu nak ambil pipet. Nak buat titration nak ambil pipet. Biuret guys, biuret.
Ada, tukar lagi. Sebab alasan dia tak buat eksperimen sebab kelas PKP. Tak ada buku belana. Kalau buku pun banyak. Tunjuk pipette ke burette kita nak buat neutral titration. Guna burette. Pipette tu untuk ukur spesifik kuantiti je. Contoh dia ialah kalau awak nak ambil 25 cm padu ataupun 50 cm padu, awak boleh guna pipette. Kita nak sedut daripada mana? Reagent bottle nak ambil sebanyak 25 ataupun 50. Baru kita guna pipette. Tapi burette ni kita nak ukur dia, kapasiti dia adalah 50 cm3, 50 ml. Jadi, kita isi penuh. Tak penuh pun tak apa. So barulah kita ambil bacaan awal. Dah start balik dah, bunyi pula dah. Jadikan di-host balik Jah. Tadi dia bukan buat Jah co-host. Host. Yes, jadikan di-host dan baru dia boleh mute-kan. Kejap Ija kena stop share kejap. Baru boleh buat. Alright, kejap Dia orang ni sebenarnya excited lah sebab ada yang tak pernah guna Zoom, ada yang biasa. Itulah. Biasalah. Kejap nak kena cari kan? ni. Ataupun Ni nak pakai tunjuk nama awak Ruziah. lah. Ruziah, Harap-harap berubah lah. make a host. Okay. Ni boleh Di? Dia dah make host dah. Thank you Jah. Alright. Okay. Saya share balik skrin Alright. Boleh nampak tak skrin saya? Boleh. Boleh. Nampak. Boleh. Boleh. Okay, boleh off mic. Tolong bagi kerjasama. Okay, cikgu. Alright. Okay, seterusnya. Okay. Apa saya nak cerita tadi? Kita stop sekejap. Okay, so itulah cerita dia. Okay, jadinya 40 markah ni sebenarnya mudah je nak dapat. 40 markah ni mudah je nak dapat sebab masa dia masih tidak berubah 1 jam 15 minit. Okay. So seterusnya untuk kertas 2 ni, bahagian A tak ada masalah saya rasa sebab mudah je. Okay, untuk bahagian B selalunya murid akan rasa susah. Okay, dan bahagian C lah terutamanya sebab dia melibatkan eksperimen, kena hurai eksperimen. Okay. Tapi berapa markah dia? 100 markah. Betul lah, logik lah. You all cakap tadi, you all kata nak cikgu terangkan macam mana nak jawab soalan kertas 2 tu lebih daripada kertas lain. So untuk kertas 3, kamu akan sit for 3 paper sekaligus. Kalau kamu ambil fizik, kimia, bio, 3 paper sekaligus kamu akan jawab. Lepas tu tak boleh fokus. Saya boleh kecek. Okay, sounds better. Thank you. Alright, so seterusnya ialah untuk kertas 3 ni, kamu kena kuasai kemahiran proses sains. Apa maksud kemahiran proses sains ni? Kemahiran proses sains ni adalah yang pertama, macam mana kamu nak buat observation, pemerhatian. Macam mana nak kena pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan pemboleh ubah tetap. Macam mana nak membuat hipotesis. Hipotesis adalah perkaitan, kita buat hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Kita sebut mana dulu? Cikgu sebut apa lah ni? Cikgu sebut pemboleh ubah dimanipulasi dulu. Baru pemboleh ubah bergerak balas. Jadi kaitan dia bila kamu nak tulis hipotesis, kamu kata apabila pemboleh ubah dimanipulasi tu berubah, macam mana dia berubah? Bagi tahulah. Okay, semakin tinggi suhu, semakin tinggi suhu bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Semakin tinggi suhu. Suhu tu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Semakin apa? Semakin tinggi kadar tindak balas. Yang kedua baru pemboleh ubah bergerak balas. Dimanipulasi datang dulu, barulah bergerak balas akan ikut. So itulah contoh proses skill. Sains proses skill ada banyak. Mendefinisi secara operasi what WTA, WTO, WTD. WTD, WTO. Nanti kita akan pergi. Alright, so seterusnya. Yang ni kamu tengok kertas 2 tadi cikgu nak fokus kepada kertas 2. Sebelum tu cikgu nampak ramai orang dah macam seolah-olah dah boring. Jom kita main game.
Okay, pergi balik ke WooClap guys. Ini WooClap. So, apa yang kamu kena buat ialah kamu respon saja kepada link yang cikgu beri ni. Ada soalan di situ, kamu respon. Okay, soalan dia adalah antara berikut bahan manakah yang terdiri daripada atom? Which of the following substance consists of atom? Ni soalan mudah ni. Okay, hak mana satu atom? Nak aku atom tak kenal lagi. Okay, kita belajar metal iaitu jirim. Jirim terdiri daripada apa? AIM. AIM. Apa dia AIM? Atom, ion dan juga molekul. Atom, ion dan molekul ataupun atom, molekul dan ion. AMI pun boleh. Okay, so itu adalah jenis-jenis zarah. Jenis-jenis zarah. Jangan tukar pula dengan keadaan zarah. Okay, keadaan zarah ni ada 3 juga. Iaitu pepejal, cecair dan gas. Kamu kena dapat beza tu. Keadaan zarah dengan ataupun keadaan jirim dengan jenis-jenis jirim. Okay, tak boleh vote dah. Okay, kita tengok siapa jawapan betul gapo. Okay, mostly magnesium. Mostly jawab 95% jawab magnesium. Oh, budak-budak Kelantan ni memang pandai ni. Okay, kita semak jawapan dia. Okay, apakah jawapannya? Kenapa ni? Okay. Okay, apakah jawapannya? Result. Okay, correct answer. Yes, jawapan dia ialah magnesium. Tapi ada lagi hak tak boleh beza antara atom molekul dengan ion. Gi jawab plumbum 2 bromida. Plumbum 2 bromida tu adalah ion guys. Ion. Sebab apa? Dia terdiri daripada apa? Plumbum dia adalah logam. Okay, bromin adalah bukan logam. Logam ni dia tak stabil. Jadi dia akan buat elektron kepada bromin tu. Bromin terima elektron. Plumbum buat 2 elektron. Bromin terima 1 elektron. So, bila bromin terima 1 elektron, dia akan jadi bromin Br negatif. Ion bromida. Okay, plumbum bila dia buat elektron, dia akan jadi ion plumbum ataupun ion lead-2. Okay, plumbum 2. Jadi, bila dia gabung, dia akan membentuk sebatian ion. Sebatian ion nama lagi sebatian ion. Jadi, ion lah. Okay, oksigen pula. Oksigen, kalau dia skos O saja, dia adalah atom. Tapi kalau O2, dia adalah molekul. Jadi sini kita ada 2 pilihan jawapan hak mungkin. Okay, tapi kamu kena pilih hak paling tepat. Okay, magnesium, formula dia Mg. Dan Mg ni adalah logam. Semua logam okay, adalah atom guys. Semua logam adalah atom. Naftalena pula of course lah dia adalah molekul. Dia kombinasi antara C dan H. Okay. Inilah jawapan dia. Kita tengok nanti sekejap lagi keseluruhan siapa hak benar. Okay, yang kedua, soalan yang kedua. Okay, ni cara dia bila kita dapat soalan, kita kena guna teknik cross out. Kita singkir jawapan hak salah tadi. Contoh. Okay. Antara berikut, yang manakah betul tentang ciri-ciri isotop? Cepat. Satu minit sahaja untuk kamu jawab soalan ni. Okay, antara berikut yang manakah betul tentang ciri-ciri isotop? Isotop ni, dia apa definisi dia? Isotop ialah apa? Isotop ialah atom-atom 2 atau lebih unsur yang sama yang mempunyai apa? Yang mempunyai apa? Nombor proton yang bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Kalau murid saya akan ajar begitu. Saya tak suka murid saya guna terms. Mempunyai same proton number but different nucleon number. Saya tak suka murid saya guna perkataan tu sebab ia sangat mengelirukan. Jadi saya ajar murid saya kata isotop memang tepat-tepat. Isotop ialah apa? Atom atau 2 atau lebih atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama. Bilangan proton yang sama. Bilangan neutron yang berbeza. Okay. So jawapan dia apa ni? Okay. 15% jawab mempunyai sifat kimia berbeza. Okay. Ada kata have same number of neutron. Bilangan neutron yang sama. Pelik tu. Okay. Dan have different physical properties. Mempunyai physical properties yang berbeza. Kita tengok. Siapa betul ni? Yes. So jawapan dia okay, adalah 3 ni.
mempunyai sifat fizikal yang berbeza, have different physical properties. Sifat kimia dia sama guys. Sifat kimia dia sama sebab bilangan proton dia sama. Bila bilangan proton dia sama, bilangan elektron pun sama. Bila bilangan elektron dia sama, elektron arrangement pun sama. Bila elektron arrangement dia sama, dia grup sama. Grup sama, sifat kimia pun samalah. Tak kena hafal benda ni, konsep sebenarnya. Okay, bila dia berada daripada grup, dia mempunyai grup yang sama. Dia duduk dalam grup sama. Mesti sifat kimia dia sama. Cuma ada hak lebih reaktif, ada kurang reaktif. Gitu je. Okay. Dan mempunyai sifat fizikal yang berbeza. Yes, dia mempunyai sifat fizikal yang berbeza. Sebab apa? Sebab nombor bilangan neutron tu berbeza. Bila bilangan neutron dia berbeza, dia akan menyumbang kepada jisim yang berbeza. Jisim dia nak tahu macam mana? Bilangan proton tambah bilangan neutron. Campur. Bila proton sama, tapi neutron tak sama. Sebatian A ada 15. Sebatian B ada unsur A ada 15. Unsur B ada 16. Sama tak jisim dia? Tak sama. Walaupun proton ni sama, bila gabung proton dengan neutron, dia jadi nombor jisim. So jisim atom dia tidak sama. Bila jisim dia tidak sama, maka dia mempunyai physical properties yang berbeza. Okay? So tengok, pilihan jawapan dia ada berapa ni guys? Ada 3 je. Dia tak ada 4 Dia ada 3. Contohlah. Okay, dan okay, ni jenis 4 pula. 4 pilihan jawapan pula. Okay, unsur manakah yang larut dalam air menghasilkan larutan yang menukarkan kertas litmus merah kemudian dinyahwarnakan? Which element dissolve in water to produce solution that turns blue litmus paper to red and decolorize it? Apa jawapan dia? Okay, klorin ke, bromin ke, iodine ke ataupun astatin? Alright, apa jawapan dia? Okay, so nak tengok jawapan dia. Ada tak ni? Okay, kita kena keluar daripada entire screen dulu. Okay, kita tengok. So, Rama pilih 1. Okay, ada pilih 2, 3 dengan 4. 1 ni mewakili A lah. A, B, C dan D. Masih lagi ada masa? Okay, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, habis. Okay, jom kita tengok jawapan mana hak betul. Yes, nombor 2. Tapi berapa persen hak jawab? Okay, pilihan jawapan hak betul ialah 1 dan 2 sahaja, 30% je daripada you all yang jawab betul. So, nilailah diri sendiri you all kat mana tahap kita berada. Belum terlambat lagi untuk kita buat perubahan. Belum terlambat lagi untuk kita mulakan titik perjuangan yang baharu dengan cara yang mungkin berbeza daripada cara yang sebelum ni. Alright. So, seterusnya. Okay, cuba kita tengok correct answer yang ni. Kenapa yang ni? 2, 1 dan 3 jawapan dia. Okay, 1 dan 3. Okay, alright. So, seterusnya. Typekan soalan yang kamu nak tahu. Kalau ada sebarang soalan setakat ni, kamu boleh type kat sini. Nanti sebelum kita dismiss sekarang, saya akan tengok soalan ini. Okay, awak ada soalan apa-apa nak tanya cikgu, awak type je sini. Okay, cikgu bagi masa beberapa 1 minit untuk kamu type soalan. Okay, lepas ni cikgu akan go through. Can you please explain the previous question? Cikgu, bahan kimia tamat tempoh efek eksperimen ke? Jangan pusing awak. Okay, sebab apa? Awak buat eksperimen, masa awak duk jawab eksperimen tu, cikgu awak, cikgu kimia di sekolah awak pun duk tengah buat eksperimen juga. Dia bahan yang sama cikgu akan buat juga. Cikgu akan buat eksperimen bersama-sama dengan awak. Awak jawab dalam lab awak, dia jawab dalam bilik persediaan. Guna bahan sama. Dia akan pastikan supaya bahan yang awak guna tu adalah bahan yang berkualiti dan hasil dia pun standard. Okay? Alright. So, saya tak pandai buat formula. Tak pandai buat formula tu awak kena ngaji lah weh. Kalau cikgu nak ajar belakang malam ni, memang tak ada. Okay? 2 je je. 1 je setengah je ada masa dengan cikgu. Join je Zero to Pro tu. Okay, join kelas cikgu Zero to Pro. Nanti cikgu akan buat kelas. Dari semasa ke semasa akan ada announcement kat situ. Okay, how to remember color of salt. Okay, dekat group cikgu, group Telegram cikgu, Zero to Pro tu ada nota. Ada nota banyak dalam tu. Semua list garam hak perlu awak ingat ada dalam tu.
Okay, download je free. Okay, kemudian nak link tally bentar lagi lah. Okay, mungkin awak boleh berhubung dengan cikgu awak, bawa awak jumpa dengan cikgu malam ni. Nanti cikgu akan bagi link tally tu. Sebelum habis sesi sekejap lagi pun cikgu akan tunjukkan QR code. Awak get ready dengan handphone tu, scan QR code tu. Okay, link tally nanti cikgu akan bagi. Nak join group cikgu boleh, tak ada masalah. Okay, sempat ke nak cover all syllabus form 4, it start now, boleh. Okay, proven. Ada murid-murid daripada sekolah lain yang join Zero to Pro mulai bulan berapa? Saya start Zero to Pro mulai bulan 9 ke bulan 10. Saya mula buka channel Zero to Pro tu. Tapi ada murid yang fail sebelum join Zero to Pro, sebelum join Telegram Zero to Pro, dia tak pernah lulus kimia. Tapi SPM dia dapat A+, message ke saya. Okay, daripada Pahang, daripada Perak, dia mesti bagi tahu saya dia dapat A+. Hanya bahan-bahan yang dia dapat solely daripada group Zero to Pro. Kita tak dekuk, kita share belakang untuk kemaslahatan ummah, untuk murid-murid guna. Okay, alright. So, kesalahan ejaan. Mana kesalahan ejaan? Mana ni? Kalau nak study, saya kena buat nota ke kena buat gana? Sekejap lagi cikgu tunjuk. Okay, dia sebenarnya kita tengok ketah mana kita nak aim. Tadi awak kata nak aim ketah 2 ada cara dia. Ketah 1 ya ada cara dia. Okay, alright. Okay, nak kira nombor pengoksidaan. Ni memang more to contents lah. Kalau nak ngaji dengan saya boleh, awak kena join kelas saya lah. Saya tak boleh nak tunjuk semua malam ni. Okay, ada cara dia. Okay, kenapa apabila arus, mana dah tadi? Banyak sangat soalan ni. Danish Alani Faris Petra, apa dia ni? Kalau nak skor kimia, bab berapa paling kena fokus? Kalau nak skor kimia, bab berapa kena fokus? Bab first tu. Cikgu ayat saat ni. Hak asas tu dulu. Awak hak asas tu, awak okey, awak buatlah bab mana pun insya-Allah. Part dulu, part yang pertama dulu. Untuk bulan ni, kalau awak nak start, awak start part yang pertama tu dulu. Tak suruh gaduh bab lain lah. Bab yang pertama tu dulu. Okay, tajuk mana famous, semua tajuk boleh keluar. Tak ada tajuk famous, tak famous lah. Okay, tapi tajuk garam, acid base dan garam adalah tajuk glamour yang kait dengan semua topik. Dan satu lagi termokimia, kait dengan semua topik. Okay, nanti bab pengiraan tips sikit ada soalan lagi. Alright. So, cuba soalan ni dulu. Okay, saat ni kita panah lain dah, okay? Okay, cuba jawab soalan ni dulu. Kita nak test dulu. Awak ingat ke tak benda ni? Okay, diagram 2 shows rajah 2 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam satu eksperimen untuk menentukan formula empirik bagi oksida kuprum. Apakah yang dimaksudkan dengan formula empirik? Awak. Ni soalan glamour ni. Formula kimia, okay? Formula dan persamaan kimia. So, dia tanya so je ni. Dia tanya maksud je. Okay, maksud ni guys, 2 markah dah. 2 ataupun 1 markah, bergantung. 2 ataupun 1 markah. Kadang-kadang 1 markah je. 1 markah tu pun nak boleh sakit awak. Sebab apa? Kena ada point-point dia. Tak ada point dia, tak dapatlah markah dia. Okay, tapi saya ada cara. Macam mana nak buat formula, kita nak bagi maksud yang betul. Okay, awak ingat 2 benda ni. Yang pertama, bila nak buat maksud, mesti ada subjek. Dia tu gapo. Ni, awak tengok soalan dia. Kata gapo? Apa yang dimaksudkan dengan formula empirik? Apa yang dimaksudkan dengan formula empirik? Formula empirik. Formula empirik tu gapo weh? Awak tanya dia awak. Formula empirik tu gapo? Formula empirik tu formula kimia lah. Okay, formula kimia. Budak ni kejap. Formula empirik adalah formula apa? Formula kimia. Lepas tu itu adalah subjek. Dia adalah gapo. Tanda soal dulu. Gapo. Lepas tu soal lagi, yang kedua pula ialah apa? Yang kedua pula adalah description ataupun huraian dia. Dia adalah gapo tambah dengan huraian. Gapo, tanda soal. Lepas tu tambah huraian. So, dalam nak jawab soalan ni, apa yang dimaksudkan dengan formula empirik? Formula empirik ialah formula kimia. Tu ayat pertama. Awak kena mari. Formula kimia. Formula kimia hak lagu mana? Formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas setiap atom bagi sesuatu unsur yang ada dalam sebatian. Tak sudah ngapal lah weh. Okay? Macam mana nak ingat ni? Awak dah hafal, terlepas satu perkataan awak tak ingat dah. Awak ingat formula ni. 2 benda, saya ulas sekali lagi. Yang pertama, dia gapo.
So sekarang soalan tanya apa yang dimaksudkan dengan formula empirik? Dia adalah formula kimia. Formula kimia. Nombor satu dia apa? Dia formula kimia. Formula kimia lagu mana? Formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi atom setiap unsur yang terdapat dalam sebatian. Cukup. Habis. Dapatlah mata full. Okey? Tak suruh ngapa sangat. Okey, ngapa tu tak ada dalam istilah sebenarnya. Okey? So, sekejap. Saat ni, okey. Oh, ramai jawab. Okey. Formula kimia menunjukkan nisbah paling ringkas sesuatu molekul. Bagus. Formula kimia menunjukkan nisbah paling ringkas bagi bilangan atom setiap unsur dalam sesuatu. Dalam sesuatu sebatian. Good. Okey, ini jawapan yang betul. Memang layak dapat full mark. Okey. Alright. So, formula kimia menunjukkan nisbah teringkas sesuatu molekul tak lengkap. Awak tak lengkap Formula kimia menunjukkan nisbah teringkas bagi sesebuah molekul. Nisbah teringkas untuk apa? Nisbah teringkas atom bagi setiap unsur yang terdapat dalam sesuatu sebatian. Nisbah teringkas bagi atom yang ada dalam sebatian tu. Kalau dalam sebatian tu ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, berapa karbon, berapa hidrogen, berapa oksigen? Awak kena faham situ dulu. Okey, itu maksud sebatian, formula empirik. Okey. Kemudian, jom kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Tadi kita tengok siapa menang ni Kejap. Correct answer. Sekejap, saya kena kecil, saya nak tengok siapa menang. Okey. Ni jawapan dia. Ya Allah, budak ni. Okey. So inilah jawapan dia, iaitu formula empirik ialah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur yang terdapat dalam sesuatu sebatian. Okey, saya nak tengoklah siapa yang paling jawab tepat sini. Okey. Alright, hak 2 markah, hak dapat 2 markah. Tahniah kepada Balkis, Arif dan Atira. Okey, Cikgu D, Cikgu Ruziah, boleh tak tolong screenshot ni? Saya nak nama pemenang ni. Okey? Boleh war-warkan, saya nak contact details untuk 3 pemenang ni. Supaya saya dapat hubungi Balkis, Atira dengan Arif ni. Saya nak beri hadiah ke dia. Okey? Alright, terima kasih. Okey. Ada orang kata, cikgu saya jawab cepat juga saat ni. Tapi okey, nama saya tak ada. Okey, kita tengok. Ni 10, ni 20. 20 yang terbaik top players. Okey, inilah dia. Balkis, Arif, Atira, Anis, TM, Ain Kuantan, Armi Buata, Auni, FRZ, Anis Afina, Alisha, Dina Melo, Alia Aisyah, Zati Zaidi, Imtiaz, Dayini, Amni, Acap Yunus, Inah dengan Syakir Osman. Tahniah semua. Alright. Okay, jom kita keluar sekejap. Okay. Okay, so seterusnya kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, substance X, bahan X digunakan untuk mengeringkan gas hidrogen. Cikgu nak nama awak. Cikgu nak nama. Namakan bahan X. Boleh tak namakan bahan X ni? Gambar Cikgu Widah ni. Okay. Namakan bahan X ni. 1 markah. 1 markah je. Tapi kamu kena beri nama yang tepat. Okay. Apakah nama dia? Siapa tahu boleh unmute dan boleh beritahu jawapan menggunakan mic. Okay. Siapa tahu? Macam saya kecek sore je ni. Ada 893 orang ni. Okay. 47 je yang respon ni. 49, 51, 52, 53. Okay. Line okay ke? 64. Alright. Okay. So kita tengok apakah jawapan dia. Ada kata magnesium sulfat, ada kata zinc granule, ada kata natrium kontang, ada anhydrous. Okey, jam. Ya. Klorida Hanya kontang. di unmute belakang tadi sebab ada masalah disiplin ke. Jadi kita nak Okay. stop interaktif tapi nampak behave tu allow them to unmute balik lah. Alright. Thank you. Okay. Kejap. Oh, saya duduk kecek, saya duduk kecil je situ deh. Okay. Alright. Screen saya off tak? Balik ke? Betul tak? Screen saya off tak?
Off dah. Okay, off ke dah. share balik Alright. Okay. Alright, so di sini saya jumpa macam-macam jawapan. Ada sulfuric acid, ada hydrogen gas, ada magnesium sulfat. Macam-macam lah jawapan dia. Kalsium klorida kontang. Okay guys, untuk jawab soalan ni, you all nak melayakkan diri untuk dapat markah sebanyak 1 markah ni, kamu kena tulis dengan ejaan yang betul. Kalau salah ejaan pun, kalau kita baca lebih kurang tu, dengar dia bunyi lagu tu supaya jawapan betul. Okay lah tu. Okay. Allahumma sholli. Seterusnya, sekejap ada 136 menjawab. Okay. Sudah. Okay. So inilah jawapan dia, iaitu anhydrous calcium chloride ataupun calcium klorida kontang. Ini jawapan hak kita nak cari. Sekiranya kamu jawab, contoh formula. Soalan tanya nama bahan X digunakan untuk mengeringkan gas hidrogen. Namakan bahan X. Dia minta nama. Okay, awak nama apa? Nama saya Rosmariza. Kalau saya kata nama saya R, siapa tahu nama saya penuh? Tak tahu ke? Okay, jadi jangan bagi formula tapi bagi nama penuh. Okay, formula reject. Seterusnya kalsium klorida saja tak lengkap. So kena tulis kalsium klorida kontang ataupun anhydrous calcium chloride. Apa fungsi dia ni? Fungsi anhydrous calcium chloride siapa tahu? Boleh jawab dekat chat. Cikgu nak tengok. Berapa orang tahu fungsi? Cikgu kod apa saya nak masuk? Hurul air ni baru masuk ke? Mungkin someone boleh tolong kopikan link dekat situ. Okay, masih menggunakan link yang sama. Thank you Nurul. Okay. Apa kegunaan dia? Menyerap uap air, menyerap gas hidrogen, menyerap kelembapan. Macam-macam jawapan kita jumpa. Okay, good. Tak apa. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas antara gas hidrogen dengan oksida kuprum dulu. Okay, lepas ni kita bincangkan jawapan. Apa jawapan yang betul? Resap uap air. Resap dengan serap. Ada beza tu resap dengan serap. Terima kasih banyak-banyak sama-sama. Okay, so jom masuk kat sini pula. Okay, apakah? Write the chemical equation for the reaction between hydrogen. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas antara gas hidrogen dengan oksida kuprum. Okay, baru seorang, baru dua orang masuk. Okay, ada CuO tambah H, tak ada hasil. Tiba-tiba ada dua alik atas ni. Copper hidroksida, tiba-tiba ada copper hidroksida. Soalan tanya apa? Persamaan kimia. Bila persamaan kimia, kamu kena buat reaktan dan juga produk. Reaktan, bahan tindak balas dia apa? Dia dah bagi tahu dah, gas hidrogen dengan oksida kuprum. Dan produk dia apa? Produk dia kamu kena fikirkanlah, bila gas hidrogen bertindak balas dengan oksida kuprum, apa akan jadi? Akan jadi kuprum tambah air. Kuprum tambah air. Macam mana nak jawab Mirza Ikram? Kamu boleh tekan je link www.wooclub.com/awanilmu. Nik Nazmi dah share tadi. Mungkin someone boleh tolong copy lagi sekali, tolong share. Okay, dah tak boleh vote dah. 97 sahaja yang patuh pada masa. Alright, so dekat sini jom kita tengok jawapan yang betul. Okay, ialah ni. Kat sini cikgu minta maaf banyak-banyak. Okay, cikgu tak boleh tulis subscript dalam WooClap ni. Dia tak user friendly sikit. Sepatutnya dua ni mesti huruf kecil. Dua bukan huruf kecil. Dia subscript. Dia dua kecil bawah tu. H besar, dua kecil. Okay, H besar, dua kecil. So macam mana nak buat dia? Gini. H besar, dua kecil bawah ni. Okay, tambah CuO besar dah. Okay, jangan pandai-pandai awak buat. C huruf besar, U huruf kecil. Kemudian O huruf kecil juga. Kita tak say. Ni salah. Ada maksud dia tau. Ada maksud dia. Okay, sebab O ni, O adalah oksigen. Oksigen mesti huruf besar. Kalau dia duduk single je, oksigen ni formula dia O saja. Okay, dia mesti huruf besar. Struggle nak type, tiba-tiba close. Kalau tulis tangan sempat lagi cikgu. Betul Wafiq. Okay, memang ginilah. Saya terpaksa limitkan masa. Kalau ada bengkel dengan saya, insyaAllah nejel lah. Saya ada pernah buat bengkel satu hari daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 6.30 petang. Saya pernah buat bengkel. Okay, pada masa tu, insyaAllah awak boleh join.
Okay, tahun ni pun saya akan all out buat bengkel juga. Okay, join lah Zero to Pro tu, nanti kita akan berbengkel bersama-sama dan free. Okay, tanpa bayaran. Okay, seterusnya. Okay, dia akan jadi apa? Dia akan jadi copper C dengan U. C huruf besar, U huruf kecil guys. Okay, jangan awak buat C huruf besar, U pun huruf besar. Ini kita kira dua benda yang berbeza dah ni. Kalau C huruf besar, U huruf kecil, dia masih lagi satu elemen. Ni hak awak tak kasih selama ni. Okay, tambah dengan H2O. H2O ni pun sama, H2O lah. H2O, buruknya tulisan. Okay, alright. So, di sini bahan mesti betul. Formula untuk bahan mesti betul. Formula hasil pun mesti betul. And then, okay, dekat sini perlu tak awak letak nombor di hadapan? Perlu tak? Tak perlu dah sebab dia dah seimbang. Okay, sebab dia seimbang. Kalau bilangan atom di sebelah kanan dan sebelah kiri dia dah seimbang, tak payah tulis nombor lagi dah. Tapi kalau dia tak seimbang, kamu kena letak nombor depan formula ni. Setiap satu ni. Inilah cara nak menyeimbangkan persamaan. Okay, ada lagi murid-murid yang masih lagi tidak mahir untuk membuat persamaan kimia seimbang. Betul tak? Okay, murid-murid Kelantan, mari saya bagi tahu awak dah. Okay, kita di KL ni, kita guna modul, tahun lepas modul ECER tu, memang bagus. Modul tu ada banyak contoh-contoh soalan untuk jawab tentang macam mana nak buat persamaan kimia dengan seimbang. Saya ada share juga modul tu dalam grup saya. Dalam grup Kimia Zero to Pro. Kamu boleh tengok kat dalam tu, download je dekat situ. Kalau ada, boleh kamu buat. Okay, kalau tak ada boleh minta dengan cikgu-cikgu daripada Kelantan lah. Saya pun dapat daripada Kelantan juga. Okay, nanti sekejap lagi cikgu share. Nanti dah habis tu awak stay baru saya bagi. Kalau tak stay sampai habis saya tak bagi link. Okay, so alright. So seterusnya. Soalan seterusnya. Okay, saya nak clear annotation dulu. Tak cukup masa ni cikgu D weh. Alright. So, seterusnya. Okay, state one observation in this experiment. Nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ni. Dan eksperimen saat ni lah. Eksperimen copper 2 oxide tu bertindak balas dengan hidrogen. Apakah observation? Ni kita panggil dia sebagai science process skill ni. Dia nak observation. Bila dia minta observation guys. Okay, baru sore kan masuk. Okay, bila dia minta observation, kamu kena apa? Kamu kena buat apa yang kamu nampak. Apa yang kamu boleh dengar. Selalunya apa yang kamu nampak lah. Warna dia. Perubahan warna. Okay. Warna asal dia warna gapo. Warna akhir dia warna gapo. Okay. Pepejal perang berubah menjadi hitam. Contohnya. Okay. Pepejal perang berubah menjadi warna hitam. Contoh. Okay. Bila nak buat observation ni, kamu kena bagi dua benda. Ni tips juga ni. Observation. Dia adalah pepejal ke, dia adalah cecair ke, dia pun adalah gas. Dia adalah apa? Lepas tu warna dia. Warna dia berubah jadi macam mana? Warna asal dia jadi warna apa? Warna akhir dia jadi warna apa? Okay, ini adalah tips untuk buat observation. So, apakah jawapan dia? Okay, tak habis lagi masa. Ada 70 orang. Ada 70, 80 dah. Okay, cepat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Okay. Tahniah kepada 126 murid yang telah berjaya menjawabnya. Jom kita tengok jawapan awak. Warna garam kuprum 2 oksida berubah warna hitam menjadi larutan warna biru. Wow. Hebat tu. Pepejal dia jadi larutan. Wow. Okay. Kemudian gelembung gas He. Apa dia gelembung gas He ni? Tak sempat nak jawab. Okay. CuO dipanaskan menjadi warna hitam. Okay, CuO dipanaskan. Untuk apa kamu jawab dipanaskan tu? Sebenarnya untuk observation ni kamu just perlukan cakap apa yang berubah saja. Warna apa kepada warna apa. Pepejal ke cecair ke gas. Okay. So, pepejal hitam kepada pepejal perang. Yang ni macam ada CP-CP dah nak ada jawapan. Warna kuprum oksida berubah menjadi biru. Lepas tu logam kelabu bertukar menjadi perang. Okay, jawapan yang sepatutnya ialah apa dia? Sekejap
Alright. Apa jawapan dia? Okay, jawapan dia ialah the black color of copper to oxide turns to brown. Okay, warna apa? Warna kuprum 2 oksida tu. Dia boleh banyak jawapan. Kuprum 2 oksida berubah daripada hitam kepada perang. Betul. Okay, hitam kepada perang. Turns to brown. Okay, kemudian copper to oxide glowing brightly. Okay, dia menyala dengan terang. Droplet of water are formed. Okay, titisan air terbentuk. Ataupun dalam bahasa Melayu dia kuprum 2 oksida. Kuprum 2 oksida Jangan cakap kuprum oksida. Dah salah dah kat situ. Kuprum kena buat nombor pengoksidaan dia. Sebab kuprum dia ada kuprum 1 dan kuprum 2. Sama juga dengan plumbum. Plumbum 1 dan plumbum 2. Jadi kalau kamu jumpa perkataan kuprum oksida atau plumbum oksida, kamu kena letak nombor di tengah-tengah dia. Okay. Kuprum 2 oksida. Okay, kuprum 2 oksida berubah daripada hitam kepada perang. Kuprum 2 oksida berbara dengan terang. Titisan air terbentuk. Ada banyak lagi sebenarnya slash-slash. Ini contoh dia. Okay. Alright. Okay, seterusnya. Nih. State 1 precaution. Okay, nyatakan satu langkah berjaga-jaga. Seronok ni untuk soalan ni. Okay, boleh mula sekarang guys. Cepat. Okay, ada 2 orang baru dalam link. Baru 5. Okay, langkah berjaga-jaga. Yang ni ramai murid dia memang banyak buat kesilapan. Dia kata apa? Tak boleh makan dan minum dalam makmal. Tak boleh bermain-main ketika buat eksperimen. Itu bukan langkah berjaga-jaga guys. Langkah berjaga-jaga ialah satu prosedur di mana kita jalankan supaya eksperimen yang kita dapat tu data dia adalah valid. Itu maksud langkah berjaga-jaga. Yang kedua pula ialah langkah berjaga-jaga ni adalah langkah yang kita ambil untuk memastikan sewaktu kita buat eksperimen tu kita ni selamat. Kita kena pakai protection apa. Okey, itu langkah berjaga-jaga. Bukannya jangan makan dengan minum, jangan berlari-lari dalam makmal. Itu bukan langkah berjaga-jaga tu. Itu adalah peraturan berada dalam makmal. Kamu tak buat eksperimen pun, kamu masuk makmal pun, kamu dah memang tak boleh makan dan minum dalam makmal. Betul Mama Akil. Salurkan gas hidrogen ke seluruh radas. Macam mana tu nak salur ke seluruh radas tu? Okay. Ayat kamu tu memberikan kesan kepada interpretation pemeriksa. Okay, salurkan gas hidrogen ke seluruh radas. Macam mana nak? Radas kamu buat macam mana? Nak salur gas hidrogen tu. Idea dah nampak. Cikgu faham maksud kamu. Kamu kena alihkan gas hidrogen masuk ke dalam combustion tube tu. Tube pembakaran tu sebenarnya. Cikgu faham maksud kamu. Tapi cikgu tak boleh buat interpretation sendiri. Melainkan kamu tulis jawapan yang jelas. Supaya bila cikgu baca, cikgu faham apa yang maksud kamu tu. Okay, alright. So, jom kita tengok jawapan dia apa. Okay, kat sini cikgu jumpa mengikat rambut panjang sebelum berjalan ke eksperimen ni. Kan baru cikgu cakap tadi. Cikgu kata apa? Cikgu kata langkah berjaga-jaga ni adalah langkah kalau kamu buat eksperimen lain pun kamu kena ikat rambut ni. Okay, the heating is stopped when there is no change in the combustion tube. Yang ni sounds better. Sukatan yang betul. Memanglah eksperimen mana yang sukatan yang tak boleh, yang semuanya nak sukatan yang betul. Okay, pakai pakaian sepatutnya apabila menjalankan eksperimen. Okay, selain ni, sebelum ni, you pakai pakaian yang tak patut ke? Okay, alright. So, apa jawapan dia? Okay, memakai kot dan kasut bertutup. Make sure hydrogen gas not bocor. Betul. Yang ni okay. Make sure hydrogen gas tak bocor. Pakai pelindung mata. Memakai goggle semasa mengendalikan cecair dalam eksperimen. Lakukan ujian beberapa kali untuk kepastian. Okay, lagi. Menggunakan penunuh bansan dengan cermat. Okay. Okay. Nampak kan? Okay, cuba bandingkan jawapan kamu dengan jawapan suggestion cikgu ni. Ada banyak lagi jawapan sebenarnya. Tapi ni contoh Gas hidrogen. Dalam bahasa Melayu, mana dalam Malaysia? Ni. Gas hidrogen dialihkan melalui kalsium klorida kontang untuk mengeringkan gas hidrogen. Gas hidrogen tu kita kena alihkan dalam kalsium klorida kontang supaya gas hidrogen yang masuk dalam combustion tube tu mestilah gas hidrogen yang kering. Wajib. Kalau kamu tak buat ni, eksperimen kamu gagal.
Yang kedua, gas hidrogen kering dialirkan beberapa minit sebelum pembakaran untuk mencegah letupan. Sebab apa? Bila kamu tak alirkan gas hidrogen, gas mana yang akan masuk? Gas lain lah akan masuk. Bila berlaku pertembungan gas tersebut, macam-macam boleh terjadi. Okay, gas hidrogen kering dibiarkan mengalir selepas tindak balas lengkap. Bila habis tindak balas tu, kamu kena alir lagi secara berterusan gas hidrogen supaya gas oksigen yang dalam udara ni tak masuk. Bila gas kamu sekarang ni tindak balaskan hidrogen dengan kuprum 2 oksida. Jadi kalau kamu biarkan gas hidrogen masuk, tiba-tiba kamu stop gas hidrogen masuk, gas mana akan ambil tempat? Gas oksigen akan masuk, ambil peluang. So bila gas oksigen ambil peluang, tadi kamu dah tukarkan kuprum 2 oksida kepada kuprum. So automatik oksigen ni masuk, dia ambil balik. Digabung balik dengan kuprum 2, dia akan jadi kuprum 2 oksida balik semula. Kuprum akan teroksida balik kepada kuprum 2 oksida. Kita tak nak macam tu. Kita nak hasil dia akhir dia, kita nak dapat kuprum saja dan air. Okay, gas hidrogen kering dibiarkan mengalir selepas tindak balas untuk mengelakkan kuprum daripada dioksidakan semula, dan gas yang keluar daripada lubang kecil dikumpul dalam sebuah tabung uji. Sebab apa? Sebab kita nak uji. Kayu uji menyala diletakkan di mulut tabung uji untuk memastikan semua gas dikeluarkan daripada tabung pembakaran supaya mengalir satu hala lah. Okay, proses pemanasan, penyejukan dan penimbangan. Yang ni yang ayat yang cikgu nak cari. Okay, kamu buat eksperimen ni, kamu tak boleh ambil satu kali saja. Kamu kena ulang proses pemanasan, penyejukan dan penimbangan, diulang beberapa kali sehingga jisim tetap diperolehi untuk memastikan kuprum 2 oksida bertukar sepenuhnya kepada kuprum. Yang ni lah yang cikgu nak cari, jawapan yang paling tepat. Okay, dan gabus ditutup kemas untuk mengelakkan kebocoran gas hidrogen. Macam tadi cikgu jumpa, gas hidrogen dipastikan supaya tidak bocor. Memastikan tiup getah ditutup, tiup getah ataupun apa? Penutup getah tu kan, ditutup rapat supaya gas hidrogen tu tak bocor, boleh. Okay, tapi kamu kena bagi tahu sebab lah, kenapa nak tutup rapat tu? Nak mengelakkan daripada apa? Supaya gas hidrogen yang lalu tu tak bocor. Okay? So bukan semestinya kamu dah jawab soalan tu, kenapa satu markah? Panjang jawapan dia. Itu jangan tanya saya. Itu adalah format soalan. Okay, format soalan begitu. Okay, alright. Okay, saya tak kata ini adalah format SPM sebenar. Ini saya ambil contoh-contoh soalan-soalan past years. Okay, alright, yes, 1 point saja. Okay, ini contoh pilihan jawapan yang diberi. Okay, alright. Cikgu bila jawab langkah berjaga-jaga, mesti sertakan tujuan langkah berjaga-jaga tersebut ke? Okey, kalau kamu tengok tadi, kebanyakannya memang dia akan bagi tahu tujuan dia kenapa. Okey, tapi cikgu tak ada spesifik jawapan untuk soalan kamu tu sebab bagi cikgu, as long as langkah berjaga-jaga ni adalah satu langkah yang digunakan yang nak memastikan eksperimen tu dapat data yang betul. Okey, kalau kamu salah buat, contohnya kalau gas hidrogen tak masuk sepenuhnya ke dalam tiup pembakaran, gas oksigen akan ambil tempat. Kamu tak akan dapat data yang betul untuk eksperimen ni. Okay, saya tak boleh nak jawab ke, dia boleh chat je. Dekat sini memang dah tutup dah. Okay, Lukman, kat sini dah tutup dah. Cikgu dah limit masa sebab cikgu nak terangkan banyak benda lagi ni. Okay, seterusnya, describe briefly a chemical test to ensure. Saya dah tunjuk jawapan ke? Ya Allah. Kejap. Nak cepat sebenarnya ni. Okay, describe briefly. Okay, saya dah tunjuk jawapan, tak boleh lah nak tunjukkan jawab ni. Okay. Is the empirical formula, adakah formula empirik oksida logam magnesium boleh ditentukan dengan kaedah eksperimen di atas? Berikan sebabnya. Eksperimen tadi tu guna hidrogen tu boleh tak untuk oksida logam magnesium? 2 markah. Boleh ke tidak? Okay, boleh cuba jawab sekarang. Okay, cikgu limit masa 1 minit 30 saat saja untuk kamu jawab. Okay, sekarang ni ada 10 orang dalam talian. Okay, dah ada 22 orang.
Okey, lagi 51, 52. Okey, kat sini boleh, tak boleh, boleh, tak boleh. Kamu tak boleh cakap boleh, tak boleh, boleh, tak boleh macam tu. Okey, ada yang boleh. Boleh sebab apa? Tak boleh sebab apa? Tidak boleh kerana magnesium lebih elektropositif berbanding dengan hidrogen. Akil jawab kat sini. Bagus Akil. Kalau tak boleh masuk kat situ, jawab je dekat chat ni. Cikgu boleh baca. Okay, so okay, 5, 4, 3, 2, 1. Kosong. Okay, 137 murid telah memberikan respon. Okay, ada yang jawab tidak kerana formula empirik oksida logam magnesium perlukan pembakaran. Yang tu pun pembakaran guys. Tadi pun pembakaran. Tapi dia bakar pada masa yang sama dia alihkan gas hidrogen. Yang tadi tu. Okey, kalau magnesium ni dia bakar juga. Tapi oksigen gas yang masuk dan melengkapkan pembakaran magnesium tu. Jadi magnesium oksida. Okey, tidak boleh kerana magnesium lebih reaktif berbanding oksigen. Bagus Nur Najihah. Okey, penggunaan perkataan lebih elektropositif berbanding hidrogen dengan lebih reaktif. Bila masa nak pakai terms tu. Kat situ yang kamu kena study. Okay, kejap Cikgu nak baca soalan jawapan you all dulu. Ya, formula empirik magnesium oksida lebih mudah ditentukan berbanding dengan kuprum 2 oksida. Ini tak jawab soalan ni. Okay, kita bukan tanya yang mana lebih mudah. Kita tanya cara yang guna hidrogen tadi tu boleh tak untuk magnesium? Itu soalan dia. Kamu tak faham soalan ni. Kamu main jawab je. Alright. So kita tengok siapa winner dia dulu. Kat sini. Alright. Okay. So the winner is Balkis. Okay. Balkis, Arif, Atira, TM Anis, TM, Ain, Syazlina, Kuantan, Armi, Buata. Okay. Dan ramai lagi lah. Okay, ini top 20. Nanti cikgu akan screenshot dan tunjukkan pada organizer lah. Alright. So, seterusnya. Escape. Okay, kita start balik. Okay, kita nearly towards the end dah. Okay, nak tahu jawapan yang sebenar dia apa? No, tidak boleh. Kerana magnesium lebih reaktif berbanding dengan gas hidrogen. Okay, gas hidrogen, magnesium dia berada di atas daripada hidrogen. Maksudnya dia lebih reaktif. Bila pembakaran ni kita kena merujuk kepada apa? Bila dibakar, magnesium tu dibakar, okay, kita kena rujuk kepada siri kereaktifan logam. Siri kereaktifan logam. Okay, siri kereaktifan logam. How to use reaktif dengan elektropositif semua tu. Okay, elektropositif dengan elektronegatif ni biasanya kita akan cerita dekat dalam redox guys. Dalam redox. Kalau melibatkan pembakaran ni, point dia pembakaran bila kita bakar, kita nak tengok yang mana yang lebih reaktif. Kereaktifan dia. Kita tak cerita tentang keelektropositifan dekat sini. So, kamu kena tengok siri kereaktifan logam. So, bila bakar je, kamu follow, kamu tengok kereaktifan logam. Okay, kalau nak tengok siri apa nama dia? Siri keupayaan elektrod piawai ni, okay, kamu hanya dalam tajuk redox. Okay, sebenarnya ni pun tidak balas redox juga. Tapi bila melibatkan pemanasan, tips dia gini je. Bila melibatkan pemanasan oksigen, hidrogen ni, guna oksigen, guna hidrogen, bila logam tu dipanaskan, rujuklah kepada siri kereaktifan logam. Okay? Dalam nota cikgu ada siri kereaktifan logam. Nanti kamu tengok. Alright. So seterusnya, reject kalau murid menggunakan perkataan aktif. Kamu tak boleh guna perkataan aktif. Kamu kena guna perkataan reaktif. Okay. So seterusnya, cukup atau tidak info tips yang cikgu bagi pada malam ini. Okay. Sekarang ni dah pukul berapa dah guys? Okay. Dah pukul 9.51. Okay. Ada yang kata saya nak lagi. Ada yang kata dah cukup dah. Dia rasa dia dah cukup dah belajar kat sekolah dia cukup dah. Okay. Ada yang kata tak cukup. Okay. Ada yang kata saya nak lagi. So memang masa mencemburui kita. Okay. Sebelum saya teruskan dengan seterusnya. Okay. Kamu bagi tahu dulu apa perasaan kamu bila menyertai sesi ni. Cikgu minta semua orang, 674 orang yang
join sekarang ni ada 674 dekat WooClap. Tapi dalam Zoom ni ada 700 lebih dah. Ada yang dah nak tidur dah keluar dah kan. Tak apa, tolong rate cikgu. Nak tengok. Adakah cikgu akan diberi peluang lagi untuk terus bersama-sama dengan kamu? Okay, belajar dan mengajar kimia. Cikgu pun belajar juga daripada kamu ni. Daripada soalan-soalan kamu ni pun cikgu nak belajar juga lagi. Okay, excited, bagus. Okay. Alright, so ada yang annoy. Ada orang annoy dengan cikgu. Mungkin cikgu marah dia conteng skrin tadi kot. Okay, cikgu minta maaf lah. Memang kamu tertakluk kepada rules and regulation. Bila kita dalam majlis ilmu ni, kita kena hormat lah. Okay, ada yang nervous sebab baru dia sedar hari ni dia macam sebenarnya aku tak ready lagi ke? Sebenarnya aku ingat ke aku ready? Ada orang macam tu. Okay, ada orang malu sebenarnya dia tahu tapi dia macam nak jawab ke tak nak? Biarlah bagi orang lah yang jawab. Ada orang macam tu. Okay, ada orang yang tadi dia masuk-masuk dia tak confident. Macam mana nak belajar kimia ni, macam mana? Lepas tu tiba-tiba cikgu bagi tips tu macam-macam. Kena pula dengan style aku. Okay, nak ikutlah. Alright, ada yang macam tu. Okay, apa-apa pun perasaan yang kamu rasa, okay, bergantung kepada kamu sekarang ni. Nak move forward ke nak move backward? Okay, bergantung kepada kamu. Insecure dengan kepandaian orang lain. Kenapa nak rasa insecure dengan kepandaian orang lain? Kamu kena secure diri kamu dengan kepandaian dan kebolehan kamu. Okay, setiap orang diberikan otak dan kapasiti dia adalah lebih kurang sama. Cuma macam mana kamu nak optimizekan penggunaan dia. Okay? Alright. Nanti saya akan bagi, jangan risau. Okay, saya akan viewkan kejap lagi Telegram saya. Okay, seterusnya. Okay, ni yang seterusnya berikan skala kepada penyataan berikut. I can understand the lesson very well. The activities done today were interesting. Teacher teach us nicely. The internet connection today was good. The homework given is reasonable. Okay, saya akan bagi homework juga sebenarnya. Dalam slide saya tu ada homework sebenarnya. Okay, tapi homework tu nak jawapan dia, nanti kita akan ada sesi yang lain lah untuk bincang jawapan. Okay, nak link Telegram? Ya, sabar Aizat. Okay, okay, internet connection macam tak best kan? Okay, tak apa. Sekurang-kurangnya kamu boleh dengar suara cikgu juga kan? 784 orang yang bersama dengan cikgu malam ni. Cikgu harap adalah perubahannya kamu bersama dengan cikgu. Sempat ke cikgu untuk saya dapat A dalam kimia? Saya pernah dapat E untuk kimia. Syahnaz, tahu tak? Ada murid tahun lepas, dia join Zero to Pro mulai bulan 10 ke 11. Dapat A+ kimia SPM. Luck tu Tuhan yang tentukan. Awak usaha je. Okay, usaha sahaja. Baik. Okay, seterusnya. Yang ni, bagaimana cikgu perlu lakukan untuk tingkatkan kemahiran mengajar kamu? Kalaulah sekiranya diberi peluang untuk buat satu sesi lagi ke, 2 sesi lagi ke, ataupun you all nak join sesi cikgu, cikgu perlukan apakah yang perlu cikgu lakukan untuk improve? Nak more session. Okay, nak buat banyak lagi masa. Yes, memanglah masa kita terhad kan. Okay, so apa-apa pun yang cikgu boleh katakan pada kamu sebenarnya satu je. Macam mana nak mula? Okay, banyak tips yang cikgu bagi tadi kan. Macam mana nak mula? Nak mula dia 4 tajuk yang pertama tu guys. 4 tajuk yang pertama tu iaitu apa? Iaitu yang pertama tadi adalah atom, molekul dengan ion tu pastikan kamu boleh kenal dulu. Kalau sebut natrium, atom ke molekul ke ion? Start tajuk pertama, betul. W1 Nasr. Betul. Okay, introduction to chemistry tu kamu baca overview. Kemudian start dengan matter and structure of atom. Matter and structure of the atom, jirim dan struktur atom. Jirim dan struktur atom. Kemudian jirim dan struktur atom ni apa? Dia ada atom, molekul dengan ion. Macam mana nak kenal pasti macam mana pertukaran daripada daripada pepejal kepada cecair kepada gas. Lepas tu macam mana susunan zarah dalam pepejal, cecair dan gas. Itu yang asas. Okay, kemudian mole chemical formula and equation. Mole chemical formula and equation ni macam mana nak kira. Banyak kira kat situ. Lepas tu, lepas kira kita nak tengok macam mana nak buat formula. Lepas buat formula, kita nak buat equation pula. Lepas buat equation, kita nak interpret pula.
Okay, kemudian periodic table of element. Okay, dalam periodic table ni ada satu periodic table, semua orang dapat benda yang sama. Macam mana nak ingat kumpulan 1 macam mana, kumpulan 2 macam mana, kumpulan 3, kumpulan 17, kumpulan 18 macam mana, apa karakteristik dia. Okay, kemudian acid base dan garam, periodic table, kemudian chemical bond. Chemical bond tu ialah, contoh dia ialah sebatian kovalent dan sebatian ionik, itu yang core dia. Okay, ada juga sebatian yang lain. Okay, ikatan yang lain yang kamu akan belajar, iaitu ikatan hidrogen, ikatan kovalentatif, kan, ikatan yang selain daripada tu. Yes, ada, tapi yang core dia ialah ikatan sebatian ionik dan sebatian kovalent. Okay, chemical bond dia akan membentuk sebatian. Apakah perbezaan antara sebatian kovalent dan sebatian ionik? Apakah chemical properties dia? Apakah physical properties dia? Ya, ikatan yang sah. Pandai-pandailah dia Drida ni. Okay, belum habis SPM lagi. Dah nak ikatan yang sah. Tunggu dulu sabar. Bagi dapat A+ dulu SPM. Okay, seterusnya interaction between matter. Kamu dah habis 4 topik yang first tadi tu. Kamu baru boleh teruskan dengan interaction of matter, iaitu acid, base and salt dengan rate of reaction. So, barulah kamu boleh senyum. Dah habis topik tu baru boleh senyum. Okay, alright. So, insyaAllah dapat A SPM, amin. Nak tips menghafal. Okay, sekejap. Saya nak sharekan satu link kat sini. Copy link. Saya nak tunjuk dekat sini lah. Okay, sekejap. Saya stop share dulu kejap Sekejap. Saya nak buka browser sekejap. Okay. Yang ni cikgu ada satu tips macam mana nak menghafal CHAS. Okay. Nampak tak skrin cikgu ni? Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. El cuerpo pide calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, 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 hasta mañana, calla. Okay, ni cara macam mana nak ingat CHAS. El cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. El cuerpo pide calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, 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 hasta mañana, calla. Okay, dah lah. Okay. Alright. Kamu boleh tengok sendiri, kamu ada akaun TikTok sendiri kan? Okay, boleh tengok lah. Alright, so cikgu tak aktif pun TikTok tu. Okay, so adalah kadang-kadang guna, kadang-kadang tak. Okay, apa yang pentingnya adalah, okay, cikgu kita gunakan satu-satu application tu supaya dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Okay, ada satu lagi cikgu nak tunjuk kepada you all. Ini adalah project student cikgu lah. Sekejap ya. Tengah buka. Sekejap. Sekejap lagi cikgu share. Dia dah hantar ke belum? Oh, dia orang belum hantar. Alright. So ada murid cikgu, dia buat project based learning. Project based learning. Okay, kamu boleh tengok dekat sini. Share sound sekali. Alright. So nampak tak skrin ni? Dia orang tak siap lagi, baru semalam cikgu bagi tugasan ini kepada mereka. So tapi nampaknya ada seorang yang hantar. Kita tengok video dia ya. Nampak tak guys? I missed your 21st birthday. I've been up at home, almost tried to call you. Don't know if I should. Hate to picture you half drunk, happy. Hate to think you went out without me. I'm sorry if you blame me. If I were you, I would. Thought you'd see it coming, but you never. Ini project student cikgu. Cikgu minta mereka buat model. Okay, buat model untuk sebatian ionik dan sebatian kovalent.
So mereka akan present dalam bentuk video. Small talk and you tell me that you're on fire. Lights on and it's black and white, couldn't stay forever. See the look in your eye and my tongue, you'll be the. Alright, ini adalah contoh lah. Okay, sekejap Nak link ke? Nak tengok dengan lebih lanjut? Okay, sekejap. Cikgu keluar kejap. Okay, so nanti cikgu akan share link dia kepada kamu. Okay, so kalau kamu join cikgu punya Telegram, insya-Allah kamu boleh dapat semua source ini. Okay, kejap. Nak bagi dah ni. Sekejap link Telegram sebab tadi takut jam line dia. Alright. So sekarang ni cikgu share link Telegram. Okay, tapi jangan spam message ni kepada orang lain yang tak diundang sebab cikgu tak nak Telegram cikgu lumpuh. Okay, kejap. Nak share link. Okey, Cikgu Ija. Yap. Sekejap. Ya. Masa kecederaan ni saya rasa. Okay. Saya dah nak habis dah. Okey. Sekejap saya nak share link. Okay, jangan siapa-siapa send apa-apa lagi. Saya nak share link ni. Alright. Okay. Yes, that is the link Telegram. Boleh join sekarang. Wui. Bertubi-tubi masuk. Okay. So dekat dalam Telegram tersebut kamu bolehlah nak ambil bahan. Sekejap saya nak tunjuk cara nak ambil bahan dia kat mana. Okay. Share. Okay. So dekat sini kamu boleh pergi ke file. Okay. Dekat sini ada banyak file-file cikgu. Kamu download lah yang mana yang kamu suka. Okay. Dan jangan lupa follow dan subscribe cikgu punya YouTube channel supaya kamu dapat tengok recording kelas Zoom yang cikgu jalankan. Cikgu akan upload juga dekat YouTube. Okay, so kelas cikgu lama, sejam setengah, kadang-kadang ada 2 jam. Tapi kalau kamu nak belajar from the beginning, bolehlah subscribe YouTube cikgu Teacher Ija, TEACHEREIJA. Okay, alright. Okay. Sekejap nak tunjuk. Satu lagi. Where is it? Sekejap Okay. Ini adalah Okay, ini adalah YouTube channel saya. Okay, boleh subscribe Teacher Ija. Okay, daripada sini kamu boleh tengoklah beberapa video. Ini video kelas tadi 8 jam yang lepas saya baru upload. Okay, ada lagi saya belum upload, saya tak sempat. So boleh subscribe dan ada siri pecutan kimia yang tahun lepas tu. Pecutan siri 1, pecutan siri 2 kamu boleh follow lah. Okay, untuk dapatkan info-info dan boleh tengok dekat playlist ni. Untuk dapatkan video-video yang kamu nak. Okay, tak menyeluruh lagi sebab cikgu busy sangat, tak sempat nak upload semua. Okay, tapi kalau kamu nak video-video tertentu boleh PM cikgu. Nanti cikgu akan cubalah cari masa untuk upload video-video tu. Banyak sangat video, tak sempat nak upload je. Alright. Okay, so cikgu rasa sampai sini sahaja dulu perkongsian cikgu pada malam ini. So cikgu harap sangat-sangat memberikan manfaat kepada you all. Memang tak dapat nak beri semua, cikgu minta maaf. Kalau ikut slide memang banyak lagi benda cikgu nak bagi. Tapi masa sangat mencemburui kita. So mungkin kita boleh plan lain, jumpa dekat Zero to Pro. Okay, dekat situ kamu boleh PM cikgu, boleh tak nak request apa-apa boleh je. Okay, di situ. Nak bahan apa-apa, minta di situ. Boleh PM cikgu, nanti cikgu akan upload dekat Zero to Pro tu. Okay, cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur. Tak lupa moderator kita pada malam ini, Cikgu Ruzia dan juga Cikgu sebelum akhiri, yes, sebenarnya dengan bersama-sama kita ni ada YDP MGCK. Okay. Kak Nah nak kecek seranya. Okay, silakan Kak Nah. Mana Kak Nah?
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Spotlight. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Okey, ya. Boleh spotlight tak? Saya tak nampak. Kejap. Tak cepat lagi ni. Tak apa. Apa ni Salam. kamera off ya. Okey. Off Tak ke? apa. Ya. Okey, pertamanya nak ucapkan terima kasihlah kepada Cikgu Ija, Teacher Ija kerana sanggup untuk bersama dengan Majlis Guru Cemerlang Kelantan ya untuk menjayakan program Awan Ilmu, bukan awan biru, awan ilmu ya. Awan ilmu di awan biru malam ni ya. Terima kasih sekali lagi Teacher Ija. Dan ya untuk pengetahuan anak-anak semua, Teacher Ija ni bukannya setakat hebat dengan chemistry-nya, ya, dia juga sering ya buat tindak balas kimia di dapur. Ya, selalu dengannya dia post dalam FB dia dengan masakan yang menyelerakan. Ya, dia buat juga chemistry kat dapur ya. Okey, dan juga terima kasih Ija, kan nanti kita sambung balik. Terima kasih kepada ya Cikgu Cik Noma ya, Cik Noma bin Cik Sidik daripada guru dia daripada SMK Mulong, iaitu guru cemerlang kimia di SMK Mulong, kawan lama lah. Dan juga ya moderator host ya Puan Ruziah yang daripada hari pertama lagi ya menguruskan program ini ya dengan link yang bertambah-tambah sehingga akhirnya kita guna Zoom. Jadi terima kasih ya. Saya percaya ya cikgu-cikgu pun ramai dalam grup ini. Sama-samalah ya untuk murid-murid tu, sama-samalah kita mendapatkan ilmu input daripada Teacher Ija, dan sabar akan ada lagi untuk subjek-subjek lain ya di peringkat SPM tingkatan 4 ya, menengah rendah dan juga sekolah rendah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih Cik Ija dan Cik Ija. InsyaAllah minggu esok adalah bahasa Inggeris. Ya, dengan bahasa Inggeris. Cikgu Syafiqah GC bahasa Inggeris daripada Sains Pasir Putih. InsyaAllah. Cuma cikgu nak pesan sekali lagi ya, tolong behave lah. Tolong jaga kelakuan. Saya ni malu ni kata Cik Ija ni. Walaupun sama-sama Kelantan, off dulu.